Masyarakat Dayak sememangnya merupakan penduduk pribumi asal di Borneo. Pentadbiran Belanda di Indonesia pada asalnya merujuk semua penduduk pribumi yang pagan sebagai Dayaks. Semasa Indonesia masih berada di bawah pentadbiran Belanda tersebut, berdasarkan Kalimantan Review dalam versi bahasa Inggris, perkataan Dayaks merupakan nama kolektif bagi lebih kurang 405 kumpulan masyarakat di Kepulauan Borneo. Termasuklah subetnik lainnya seperti Iban, Bidayu, Kayan, Kenya, Kanayan, Maya, Ngajuk, Ut Danum, Simpang, dan Pompang yang termasuk dan dianggap sebagai salah satu kumpulan Dayak yang lebih besar. Menurut pakar-pakar antropologi dan linguistik, identiti tersebut adalah berdasarkan beberapa persamaan yang terdapat dalam kalangan mereka seperti ciri-ciri fisikal, elemen-elemen budaya, undang-undang adat, dan aturan upacara pengebumian. Walau bagaimanapun, kumpulan masyarakat tersebut berbeza dari segi bahasa, cara pemakaian, seni bina rumah, dan organisasi sosial. Dari sudut yang lain pula, terdapat juga definisi lain yang diberikan oleh penulis-penulis seperti Haglow, misalnya menekankan bahwa perkataan Dayak itu hanya merujuk kepada Dayak Laut dan Dayak Bidayu sahaja. Namun sebenarnya, jika diambil dari definisi kolektif seperti yang difahami dan diterima secara umum bahwa Dayak turut merujuk kepada kumpulan-kumpulan etnik pribumi lain di Sarawak. Oleh itu, Dayak Iban ini merupakan kumpulan terbesar di kalangan kaum Dayak di Sarawak. Mereka mendiami kawasan-kawasan seperti kawasan pedalaman di daerah Kapit, Sibu, dan Limbang. Sebelum kedatangan pengaruh barat, orang Dayak Iban ini terkenal dengan cara hidup mereka yang nomadik dan pengamalan adat perang yang menyaksikan mereka sering terlibat dalam perang untuk mempertahankan tanah mereka dan memperoleh harta rampasan. Pada zaman dahulu, kaum Dayak ini juga menjalani kehidupan yang sangat bergantung kepada alam semula jadi. Kebanyakan mereka terlibat dalam pertanian subsisten, memburu dan menangkap ikan untuk keperluan hidup mereka. Adat istiadat mereka amat dipengaruhi oleh kepercayaan eminisme yang mempercayai bahwa setiap benda atau objek dalam alam semesta ini mempunyai roh atau kuasa yang tertentu. Oleh itu, apa yang akan ditelusuri dengan lebih mendalam ialah mengenai perubatan tradisional. Dari segi perubatan tradisional, kaum Dayak merujuk kepada amalan perubatan yang telah diwarisi turun-temurun oleh masyarakat Dayak, yang merangkumi pelbagai suku kaum di Borneo termasuklah suku Iban, Bidayu, Kenya, Kayan, dan lain-lain. Perubatan tradisional ini adalah gabungan daripada pengetahuan mengenai tumbuh-tumbuhan, ritual-ritual, serta penggunaan teknik-teknik tertentu untuk merawat penyakit atau mengatasi masalah kesehatan. Antara kaidah yang digunakan dalam perubatan tradisional kaum Dayak Iban ialah yang pertama, penggunaan herba dan tumbuhan dalam perubatan. Untuk perubatan tradisional Iban berasaskan herba, tumbuhan herba telah diamalkan sejak bagi saya sendiri, kita telah mengamalkan sejak kecil lagi sehingga saat ini. Jadi ada beberapa tumbuhan yang kita tahu ianya boleh dijadikan herba untuk kesihatan. Umumnya, perubatan dibahagi kepada dua, yaitu perubatan modern dan perubatan tradisional. Perubatan tradisional merupakan aspek perubahan tradisional yang berkembang dari generasi ke generasi dalam kepercayaan sesebuah kaum, termasuklah kaum Dayak sebelum era perubatan modern. Dan tradisional dirujuk sebagai amalan, pendekatan, pengetahuan, dan kepercayaan terhadap kesehatan yang melibatkan tumbuh-tumbuhan, haiwan, dan ubatan. Berasaskan mineral, terapi-terapi spiritual, teknik-teknik manual, dan senaman yang diaplikasikan secara khusus. Ada daun yang boleh digunakan untuk mengobati sakit perut ataupun dengan memakan daun-daun muda yang boleh digunakan. Selain daripada itu, kita juga ada daun yang dinamakan daun bungkang dalam perkataan Iban, iaitu tidak silap saya
sahaja boleh digunakan dalam masakan, tetapi dia juga boleh membantu dalam menyelesaikan masalah kesihatan, terutama yang berkaitan dengan sakit perut. Jadi untuk tumbuhan herbal maksudnya adalah mengasaskan tumbuhan yang ada di negara kita yang boleh dijadikan sebagai ini yang saya maksudkan tumbuhan perubatan berasaskan. Masyarakat Dayak sangat bergantung pada flora semula jadi yang terdapat di hutan untuk merawat berbagai jenis penyakit. Mereka mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai sifat-sifat perubahan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ini juga digunakan dalam bentuk rebusan, jus, atau sebagai bahan ramuan dalam masakan. Antara beberapa tumbuhan yang digunakan ialah seperti halia dan lada hitam yang berfungsi untuk melancarkan sistem pencernaan, merawat masalah pernafasan, dan mengurangkan sakit dan keradangan. Daun sirih pula digunakan untuk merawat masalah kesehatan mulut dan sebagai agen anti radang. Yang kedua ialah dari segi amalan ritual dan spiritual. Masyarakat Dayak juga percaya bahwa penyakit boleh datang daripada gangguan roh atau kekuatan gaib. Oleh itu, mereka juga menjalankan ritual tertentu bagi mengatasi gangguan tersebut. Antara contoh amalan tersebut ialah penyediaan bubur manis. Amalan menyediakan makanan ini ialah sebagai persembahan kepada roh nenek moyang atau penjaga alam sekitar untuk mendapatkan keberkatan dan kesehatan yang baik. Amalan kedua ialah upacara bertendon atau gawai. Perayaan ini boleh melibatkan doa-doa dan penghormatan kepada roh bagi memastikan kelancaran hidup serta kesehatan yang baik. Seterusnya, ritual penyembuhan oleh balian atau dukun. Dalam budaya Dayak, seorang balian adalah seorang pengawal perubatan yang juga bertindak sebagai bomo atau ahli spiritual. Mereka dipercayai mempunyai pengetahuan tinggi dalam bidang penyembuhan melalui gabungan penggunaan herba, amalan ritual, doa, dan ilmu ketuhanan. Balian juga sering dilibatkan dalam merawat penyakit yang dianggap berpunca dari gangguan spiritual atau roh jahat, pemulihan melalui jampi dan doa. Kaum Dayak ini percaya bahwa penyembuhan bukan hanya bergantung kepada rawatan fisikal, tetapi juga pada rawatan spiritual. Jampi atau doa digunakan untuk memohon pertolongan daripada roh nenek moyang atau roh pelindung untuk mengusir penyakit atau penyakit yang berpunca daripada gangguan roh halus. Tambahan lagi, dalam upacara ritual ini, masyarakat Dayak Iban turut melakukan satu upacara yang dinamakan upacara miring atau bergawai, yang juga dikenali sebagai bedara mansau dan bedara mata. Ritual ini turut dilakukan pada hari tertentu seperti hari gawai atau upacara perkawinan masyarakat kaum Dayak Iban. Bahan-bahan untuk membuat ritual ini pula ialah seperti telur rebus, nasi kulit putih, tepung yang sudah digoreng. Kemudian bahan-bahan ini diasingkan di piring-piring kecil terlebih dahulu, baru ke piring besar, dan kemudian diletakkan di seluruh tempat di rumah bagi tujuan untuk memudahkan dewa-dewa datang dan menaburkan kebaikan. Jika upacara bedara ini pula tidak berjaya memulihkan seseorang individu daripada penyakit yang dideritainya, ahli keluarga pesakit berkenan akan memanggil pawang yang dikenali sebagai manang dalam kalangan masyarakat Dayak Iban untuk menjalankan upacara pelian. Namun, biasanya dukun terlebih dahulu akan dipanggil untuk merawat pesakit dan sekiranya masih belum sembuh, barulah manang akan dipanggil untuk mengadakan upacara-upacara tertentu. Sekiranya seseorang masih tidak dapat disembuhkan melalui upacara dan rawatan tradisional oleh para dukun, manang, atau lemambang, seseorang individu tersebut boleh memujuk ahli keluarganya untuk membawanya ke tempat yang sunyi, misalnya ke atas gunung atau ke tepi kawasan air terjun untuk menenang dan mengasingkan diri. Proses ini turut dikenali sebagai nampok. Seterusnya yang ketiga yaitu pijat atau urut tradisional. Teknik pijat atau urutan tradisional juga merupakan bagian terpenting dalam perubatan tradisional Dayak. Urut dilakukan untuk mengurangkan sakit otot, meredakan ketegangan, dan meningkatkan peredaran darah. Pengamal atau pakar perubatan tradisional pula ini biasanya dikenali sebagai balian dalam kalangan Iban, menggunakan teknik urut dengan cara yang sangat terperinci bergantung kepada jenis masalah kesehatan yang dihadapi.
tradisional keempat yang digunakan oleh masyarakat Dayak Iban ialah terapi air dan mandian herba. Mandian herba atau rendaman dalam air yang dicampur herba tertentu juga merupakan salah satu amalan perubatan tradisional kaum Dayak. Herba-herba yang digunakan dalam mandian ini dipercayai dapat membersihkan tubuh badan daripada segala penyakit atau kotoran yang ada dalam badan. Sebagai contoh, air yang direndam dengan daun-daun herba tertentu digunakan untuk meredakan sakit badan, membantu dalam proses detoksifikasi, atau untuk meningkatkan kesehatan secara umum. Akhir sekali ialah perawatan atau rawatan menggunakan batu atau kayu. Selain tumbuhan dan herba, kaum Dayak juga menggunakan bahan-bahan semula jadi seperti batu atau kayu dalam rawatan tradisional mereka. Sebagai contoh, mereka menggunakan batu panas untuk mengurut badan atau meletakkannya pada bahagian tubuh yang sakit untuk melegakan kesakitan atau ketegangan otot. Itu dapat disimpulkan bahwa perubatan tradisional kaum Dayak mencerminkan hubungan erat mereka dengan alam semula jadi dan kepercayaan animisme yang mendalam yang masih diamalkan. Walaupun perubatan modern kini semakin diterima, amalan perubatan tradisional ini masih dijaga dan dihormati oleh majoriti orang Dayak, terutamanya dalam konteks rawatan rohani dan pencegahan penyakit. Warisan pengetahuan ini terus dilestarikan melalui generasi demi generasi, menjadikannya sebahagian daripada identiti budaya mereka yang perlu dikekalkan.